Warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat malam ni, tuan-tuan dan perempuan, to all my friends. Saya diintroduce di franchise melalui program satu ketika tu di webinar. Saya masuk dan saya tertarik sangat dengan program ini. Okay, latar belakang saya sedikit sebanyak, saya bekas McDonald Consultant, okay, dan saya banyak mengajar training dalam perjalanan hidup saya ini. Saya banyak buat training dan memang saya nak buat satu buku dan oleh kerana saya dikenali oleh MSGA ni, saya tertarik sangat dan saya tengah melalui proses ni. Saya join MSGA pada tanggal 24 bulan 2 tahun 2001 and I'm so impressed with the system. Jadi waktu COVID ni, saya banyak duduk di rumah dan lihat di sekeliling kita dengan keadaan situasi COVID. Banyak industri not doing very well. Baik food industry, travel industry, hotel industry. Jadi waktu saya sekarang, sebelum tu saya ada juga perniagaan food industry dan juga health industry. Memang banyak terjejas. So COVID teach us a lot of things. Saya pelajari that orang yang tak pernah buat online ataupun digital, mereka harus mengalih dan juga kena upgrade the skill. Dalam proses COVID ni, dalam COVID situasi saya banyak. Saya upgrade diri saya banyak jumpa tauke-tauke besar di Singapura ni. Tauke-tauke besar, diorang mengalih kepada digital. Jadi saya lihat di sini, Masya Allah. So the time has changed. Cara berniaga pun dah bertukar oleh kerana confinement dan juga kerana safety ataupun health issue. Kita banyak perkara yang terjejas. So hari ini saya mengambil langkah dan saya rasa bersyukur. Let me share with you my own experience. Walaupun saya dalam 7 bulan, saya kena ambil satu keputusan dan saya lihat keputusan yang saya ambil memang menguntungkan sebab saya sudah banyak buat research dan kajian sebelum saya join MSG ini dan hari ini saya pun melibatkan diri saya di franchise prestasi. Let me share with you. Saya lihat keadaan situasi, cara pendidikan. Saya lihat anak-anak saya sendiri. Saya ada 3 orang anak yang masih bersekolah. Mereka tak boleh pergi sekolah pun oleh kerana situasi health issue dan juga safety issue. Dia melibatkan anak-anak memang tak boleh sekolah. Mereka buat home based learning. Dan saya dapati Teacher Salina di Malaysia pun sama juga kerajaan terjejas juga dari sudut e-learning. Ya, Dan bukan hanya sekolah-sekolah saja, di kerja, tempat kerja, kawan-kawan saya yang ada kena kerja kat rumah, then it's a totally different concept. So just imagine 1.5 billion children in 170 countries are affected with school closure. Saya nampak negara jiran sahabat saya di Malaysia memang impaknya begitu dahsyat sekali. So suka tak suka you kena masuk ke era of e-learning. So di sini pun saya lihat industri berkaitan dengan industri buku, pembelian buku kita berada di zon merah. The reason why is because pergerakan kita terjejas. Okay, kita tak boleh pergi shopping center, kita tak boleh macam dulu. Saya suka baca buku. Kalau saya pergi Malaysia tu, saya akan pergi dekat Angsana tu, saya akan spend wang mata Malaysia 300 just buy books. I love to buy books. Dan kadang-kadang dia ada promosi, tapi sekarang memang tak boleh beli lah. Jadi sekarang saya beli pun dekat bookstore dan di Singapore physical book mahal. Jadi dekat sini saya tengok dan saya dapat tahu dari sudut berita banyak orang beralih daripada fizikal kepada digital. So di sini anak-anak kita, education in Singapore pun sudah beralih. They are using a lot of laptop. Di Singapura, just for your info, kerajaan subsidi setiap murid tu diberi laptop dan juga iPad. 3 anak-anak saya tu diberi
kerajaan satu subsidi di mana sekarang pembelajaran semua melalui iPad ataupun laptop. So generasi sekarang, generasi Zen, mereka memang menggunakan laptop dan physical book dah makin lama dah makin berkurang. Jadi banyak homework yang saya lihat anak saya buat semua melalui laptop. So di sini juga dengan berita di mana banyak kedai-kedai buku, okay, oleh kerana terjejas, tak ramai pelanggan datang dan tak macam dulu ada book fair. Kalau di Singapura dulu, waktu-waktu sebelum COVID, memang kita ada book fair. Tiap-tiap tahun tu, dalam setahun tu, at least ada 3-4 kali book fair. Ramai orang datang yang minat dalam dari sudut membaca. There are book lovers yang suka baca and they really spend money on books because it's good for education. Terjejas, dan kalau tengok industri-industri seperti MPH, Popular, Borders, banyak yang tutup oleh kerana terjejas pandemik COVID ni. Jadi hari ini zaman dah mula berubah. Pengalaman saya memang nak tulis buku, tapi bila saya jumpa Master Shiro Global Academy, Masya Allah, saya ibarat macam tengah aus ni, jumpa telaga besar, telaga ilmu. Di sini saya diajar bagaimana platform yang dulu saya tidak tahu cara langsung zero knowledge, tapi hari ini saya mengerti dan saya dah mengikuti banyak kursus-kursus di sini. Kenapa mereka mengalih daripada physical book kepada e-book? Dah selama 6 bulan saya di platform MSGA, saya lihat banyak manfaatnya. Dan zaman dah berubah, teknologi semakin hebat, cerita manusia pun berubah, dan hari ini mereka mempunyai pilihan. Dan kalau saya lihat, saya mengikuti program-program MSGA ini memang betul. Even National Library in Singapore are moving into digital library because there's so much restriction untuk mereka nak pergi duduk kat library baca buku, dah tak ada lagi dah. So hari ini is a very good platform di mana saya cukup faham kalau dari sudut pendidikan, dari sudut praktikalnya, teknologi sangat-sangat membantu kita hari ini, lebih lagi di waktu COVID sekarang. So di sini I just want to share with you bagaimana experience saya mengikuti program ni dan kenapa saya pilih MSGA dan kenapa saya pilih prestasi. Saya memang suka baca buku. Okay, saya memang suka baca buku dan saya sangat-sangat nak menulis buku. Di sini saya lihat banyak manfaatnya. Salah satu daripada manfaat yang tertera di dalam slide ini, saya tengok dia adalah satu benda yang portable. Kalau di rumah saya ni, saya ada at least 4-5 bookcase. Semua physical book. That means saya pay storage tu terlalu banyak dan saya keep on buying physical book. Tapi hari ini e-book memang sangat portable. Orang boleh baca melalui handphone dan juga melalui iPad. Dan dia user friendly dan dia boleh bawa di mana-mana, tak seperti physical book. So hari ini ibarat saya ada library apabila saya dikenalkan dengan MSGA dan saya involved in the franchise bookstore. Oh my God, saya nampak Masya Allah terlalu banyak buku karya-karya yang mereka tulis, dan apabila saya diperkenalkan dengan di-franchise lagi, macam saya ni mempunyai library at my fingertips. So the best part is buku apa yang saya minat, saya boleh pilih genre-genre buku mana, saya boleh download dan dia sebenarnya dia punya cost lebih murah, lebih kata orang tu affordable untuk kita beli dan kita boleh easy accessible. Okay, let me share with you kenapa hari ini orang banyak bertanya dengan saya, TJ, kau orang Singapura, kenapa kau join prestasi? Dan prestasi ini adalah platform education untuk orang-orang pendidikan di Malaysia saja konsep. Tapi saya lihat dari sudut yang berbeza, tuan-tuan dan puan-puan. Let me share with you my slide. Okay, sebenarnya dari sudut perniagaan, saya lihat e-book is the best business in the world.
Maksud saya tengok program-program international, international program, even big mentors yang saya pernah lihat di internet. Mereka memancing menggunakan e-book. Okay, they use e-book to sell their product. So hari ini saya rasa happy lah sebab saya nampak MSGA walaupun dah 5 tahun di dalam pasaran, saya suka dia orang punya training program dan the most important thing is the system that was created. Sistem dia user friendly, mudah digunakan dan ada support system daripada tenaga pekerja, tenaga pendidik. That's why I like. Dan MSGA ni saya lihat perkembangannya begitu baik dan diterima, dan rasa saya waktu MSGA berkembang ni memang tepat pada waktunya sebab sekarang banyak orang merubah kepada online training ataupun di sini kejayaan MSGA dah meneroka lebih kurang 16 negara. Dan saya so excited because saya lihat pemasarannya lebih besar kalau saya join franchise baik MSGA ataupun franchise di Prestasi. Saya mempunyai peluang yang lebih luas lagi. Bayangkan MSGA mereka start daripada tahun 2009 hinggalah sekarang. Banyak kejayaan yang MSGA telah terima, dan baru-baru ni saya dikabarkan mereka akan mendapat satu award di Malaysia. Jadi saya terfikir MSGA baru dalam 5 tahun dan prestasi yang telah establish dalam 20 tahun ini, mereka joint venture dan bekerjasama dengan konsep yang sama dan mereka ingin menyebarkan sayap ataupun mendapatkan peluang lebih besar lagi sebab mereka work together sebagai franchise, dan hari ini saya tidak melepaskan peluang ini apabila saya masuk webinar di franchise yang sebelum tu Teacher Salina ada share. Saya masuk franchise ni dan saya lihat daripada sudut dia punya platform of database. So, jika lihat prestasi ini memberi satu education platform yang begitu luas, baik daripada pra-school hinggalah sampai ke sekolah menengah, dan sebentar lagi Teacher Salina akan share fakta-fakta yang memang is very powerful. Dan saya lihat database-nya begitu luas dan prestasi mempunyai misi dan visi yang jelas. Dan mereka mempunyai customer base yang begitu banyak sekali dan mereka memberi value, dan saya tidak ragu-ragu lagi lah dengan gabungan MSGA dan franchise. Saya berani melabur, saya ibarat saya melabur wang saya, dan dia bukannya begitu mahal, mana orang tak akan afford. Saya lihat Masya Allah dengan saya join di prestasi franchise ni dengan harga yang berpatutan, dan I tak boleh terfikirlah harganya begitu really affordable. Okay, waktu saya join tu tak silap saya join dengan harga 250 US dan saya dah boleh jadi publisher. So imagine dengan franchise yang begitu affordable, saya dah boleh kolaborasi dan boleh joint venture dan juga boleh dapat manfaat yang dikatakan value yang dihidangkan kepada saya begitu berbaloi sekali. Tengok customer base. So bermakna hari ini saya memang minat mengajar, saya memang ada banyak training baik di Singapura dan di luar. Saya lihat saya mempunyai 2 mentor. Okay, saya 2 mentor, 2 company, CEO of Prestasi Mr. Ranjit Singh dan juga CEO of MSGA which is managed by Tuan Hazrul. Saya rasa very comfortable. Saya tak rasa ragu-ragu lagi sebab 2 syarikat ini bergabung tenaga dan memberi offer franchise yang begitu affordable, di mana saya lihat trust dan value yang mereka berikan kepada sesiapa yang ingin mengambil peluang ini. So I look at the trust and value. Di sini saya lihat a lot of thing yang saya boleh buat dengan database yang mereka adakan,
Dan sistem yang dibuat Telegram bot oleh Mr. Sam, I really like the system because kalau orang yang berniaga dia faham database is so powerful. So saya memang looking forward, dan walaupun saya baru dalam bidang ni, saya memang terus belajar dan mengambil peluang. Dan hari ini dengan pelaburan saya boleh dah menjadi seorang publisher. Dan saya tak ragu-ragu pasal kos, overhead saya. Semuanya dah disediakan, simplicity dan juga mudah dan user friendly untuk saya melakukan bisnes ini. So dengan gabung ini, saya sekarang tak secara langsung, saya diberi peluang. I'm so excited that time Mr. Sam kasih saya peluang untuk bergabung, untuk keluar physical book, untuk show off marketing. Dan saya rasa bangga walaupun saya baru 6 bulan di dalam pasaran. It's a very true testimonial. Buku-buku saya sudah ada di pasaran Malaysia walaupun saya baru. Okay, dan saya pelaburannya tak begitu mahal, dan hari ini buku-buku saya ada di platform di bookstore Malaysia. So dia ada physical dan juga dia ada e-book, dan buku pertama saya pun ada di platform Prestasi. So di sini kalau saya nak bentangkan, nak kupaskan why I choose the franchise affiliate partnership, saya buat kajian, I crack the code, dan saya lihat terlalu banyak dia punya value. So value yang saya nampak di slide saya ni memang begitu panjang sekali, tapi to me apa yang saya nak sampaikan di sini adalah dia punya value of the franchise. You will never get, you tak akan dapat di mana-mana. InsyaAllah nanti satu ketika kalau ada waktu, ada masa, ada soalan yang nak disampaikan, saya boleh jawab dari segi pengalaman saya sendiri. So di sini saya memang suka, saya memang like this franchise. Dan saya tengah belajar dan bagaimana saya boleh meluaskan perniagaan saya, melainkan daripada sudut e-book dan juga dari sudut education. So kat sini I learn more and I'm serious about meeting good people. InsyaAllah saya perlu guide daripada CEO dan juga orang-orang yang experience dalam industri publishing dan juga e-book. I'm still learning, but I enjoy this journey because I said this is the best platform so far ever I met. Then I'm looking at the punya business tu memang begitu luas. So I enjoy, and I think this is the best affiliate program in the world. Saya ada buku, I ada website, saya boleh tulis buku, saya boleh jual buku, dan at the same time I can become a publisher and I can become a seller to anyone yang perlukan saya punya services dalam e-book industry. So saya itu saja, Puan Teacher. I end my slide here. Okey, terima kasih mentor TJ kita. Okey, beliau dah ceritakan sedikit pengalaman beliau bersama dengan MSGA dan juga bersama dengan Prestasi. Okey, so Prestasi telah orang kata banyak membantu beliau untuk mengeluarkan buku e-book ke dalam bentuk fizikal di bawah publisher Prestasi. Dan of course market, walaupun mentor TJ kita berada di Singapura, orang Singapura, tetapi e-book ataupun buku fizikal beliau boleh merentas ke Malaysia, dan kita akan tengok siapakah distributor-distributor yang di bawah Prestasi. Okey, seterusnya saya nak share sikit. Alright. Okey, yang ni ya. Okey, saya nak share mengenai data ya. Data yang ni saya ambil fokus kepada Selangor dulu ya. Sebab apa? Selangor pun kalau kita tengok ya, ini adalah data tahun lepas 2020 daripada Kementerian Pendidikan Negeri, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Okey. So kalau kita tengok ya, bilangan sekolah di Selangor
tahun lepas 940, and then jumlah guru sahaja kita ada 61,000. Okay, and then jumlah murid ni data ni daripada pelajar prasekolah sehinggalah peringkat SPM. Okay, sebagai tengok jumlah murid saja sudah mencecah 900,000. Okay, ini adalah data tahun lepas. Okey, seterusnya ini adalah data tahun ini ya. Tahun ini. Okey, kalau kita tengok kat sini, prasekolah dia ada pecahan-pecahan dia ya. Prasekolah, rendah, menengah. Okey, so kita ambil data ini saja. Dan kenapa saya ambil prasekolah, rendah dan menengah saja? Sebab apa? Prestasi memang mengeluarkan buku-buku untuk prasekolah, peringkat rendah dan juga peringkat menengah. Okey, so yang kita tengok data kat depan ni, tahun lepas juga, prasekolah 519, prasekolah tu antara umur 5 hingga 6 tahun ya. Okey, guru prasekolah saja 1055 dan murid 25,000, lebih kurang ya. Okey, kalau kita tengok sekolah rendah ya, sekolah rendah jumlah murid sahaja sudah mencecah sebanyak 544,000. Okey, jumlah murid 540,000 dan sekolah menengah jumlah murid adalah sebanyak 377,000. Okey, so total semua kalau kita tengok untuk ketiga-tiga peringkat umur ni, prasekolah, rendah dan menengah adalah lebih kurang 946,000, maknanya hampir kepada 950,000. Okey, so ini adalah data untuk tahun lepas. Okey, yang seterusnya saya nak share untuk tahun ni ya. Okey, ini kita tengok ya untuk tahun ni. Okay. Untuk tahun ni, ini adalah data untuk tahun ni. Kalau tengok ya dekat atas tu, sehingga 30 Jun 2021. Okay. Sekolah, okay, ini adalah data untuk satu Malaysia. Yang tadi saya ambil data untuk Selangor saja. Yang ini kita ambil data untuk satu Malaysia, okay, termasuk Sabah dan Sarawak. So kalau tengok sekolah sahaja dah 10,000, bilangan guru 411,000 dan bilangan murid ya, bilangan murid hampir 5 juta. Okey, hampir 5 juta kat sini 4,998,407. So hampir 5 juta ya. So jumlah kelas adalah sebanyak kalau kita bunda kat sini sebanyak 200,000. So kenapa saya share data-data ini ya? Kenapa saya share, nanti sekejap lagi saya akan beritahu. Alright, seterusnya kita masuk kepada prestasi. Tadi masa awal-awal saya dah buat pengenalan mengenai prestasi. Okey, so ini kita masuk seterusnya kepada prestasi. Sekejap ya, dia okey. Prestasi merupakan syarikat publisher yang fokus kepada pendidikan. Okey, fokus kepada pendidikan iaitu bermula daripada prasekolah, sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Okey, so publisher ni sudah berada di pasaran sejak tahun 1999 lagi. Okey, so mereka mengeluarkan buku-buku fizikal. Mereka start dengan buku fizikal sebab tahun 1999 tu memang tak ada e-book lagi lah, belum ada e-book. So mereka start dengan buku fizikal untuk 3 peringkat iaitu prasekolah, rendah dan juga menengah. Okey, seterusnya our books go through stringent screening by our expert team of teachers. Okay, so kalau kita tengok ya, penulis-penulis untuk buku prestasi ni terdiri daripada cikgu-cikgu yang berpengalaman. Okay, so ada di antara mereka juga memang pakar dalam bidang bahasa. Okay, pakar dalam bidang bahasa. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, prestasi merupakan pengeluar buku-buku fizikal fokus kepada bahasa iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris untuk peringkat sekolah daripada prasekolah, rendah dan juga menengah. Okey. So prestasi memang fokus kepada bahasa saja. So untuk subjek-subjek lain mereka dalam perancangan. Okey, dalam perancangan untuk mengeluarkan contoh dalam subjek matematik, sains dan juga subjek lain. Cuma sejak tahun 1999
memang mereka hanya fokus kepada bahasa sahaja. Okay, so seterusnya kalau kita tengok ya, educational materials are based on the Malaysian National School Curriculum. Okay, so buku-buku mereka ni memang menepati piawaian kurikulum pendidikan. Okay, so kalau tuan-tuan dan perempuan tengok ya, tahun ni kita tak ada UPSR. UPSR dah dimansuhkan. PT3 belum dimasukkan, cuma memang tak ada tahun ni PT3 ya. So buku-buku mereka memang menepati piawaian kurikulum pendidikan terkini. Right? So seterusnya language experts and educational consultants. Okay, so publisher juga merupakan syarikat yang pakar dalam bidang bahasa, dan juga mereka merupakan konsultan pendidikan. Alright. Dan di antaranya penulis-penulis ni juga ada yang kata merupakan editor yang berpengalaman. Okay. So seterusnya, since 2000 publish millions of book. Okay, kalau tengok kat sini ya, tiap tahun ya, sejak 1999 ya, Prestasi telah mengeluarkan hampir 5 million setiap tahun untuk buku-buku mereka ke seluruh Malaysia. Okay, seterusnya kita pergi ya. Alright. So dekat sini kita nak sharekan, ini adalah senarai antara distributor yang sama-sama orang kata bersama dengan Prestasi. Okay, so kalau kita tengok ya, Mydin merupakan syarikat yang terbesar, yang terkenal lah di Malaysia. MPH juga merupakan salah satu kedai buku yang paling, kalau kita sebut MPH dia memang orang tahu, dan MPH ni memang mereka akan ambil buku-buku yang berkualiti. Okay, so kita ada Popular, kita ada kedai buku Borders, Chapter 1, okay, kedai buku Bangor, yang ni KBB, dan kita juga ada SMO. Kalau tengok ya, SMO ni memang famous dekat Kelantan. Okay, SMO. Alright, so ini adalah sedikit sebanyak tentang Prestasi. So saya tak bercerita banyak sangat sebab memang kita tahu Prestasi mengeluarkan buku-buku fizikal yang sesuai untuk pelajar-pelajar sekolah bermula daripada sekolah. Okay, ya, ada yang tak mute mic ke? Boleh minta mute mic ke? Alright, okay. Now kita tengok ya. Ini adalah okay. Dekat sini kita tengok ya, kalau saya tengok dekat sini yang hadir ni mostly kebanyakan yang hadir malam ni adalah merupakan e-book store owner. Okay, maksudnya memang dah ada kedai buku masing-masing. Kalau tuan-tuan lihat ya, dalam kedai buku ataupun e-book store tuan-tuan dan puan, okay, masih lagi tidak ada Prestasi Publication. Ini akan ada apabila tuan-tuan dan puan sudah sign up sebagai di franchise Prestasi. Dia akan keluar dalam kedai buku kita di sebelah kiri, okay, satu kolom untuk Prestasi Publication. So ini adalah antara yang buku-buku yang telah dikeluarkan dalam bentuk e-book. Okay, so ini nanti saya tunjuk yang paling latest ya. Okay, kalau tengok ya, siri Kuda Emas dan siri Penyok Emas ini adalah fokus kepada prasekolah. Okay, hanya untuk membaca. Okay, saya memang guna buku Sri Kuda Emas dengan Sri Penyok Emas ni dengan pelajar-pelajar saya. Okay, so ada pelajar saya yang masih lagi merangkak untuk membaca. So saya guna e-book ni dan ianya amat membantu pelajar saya, orang kata, sebab kalau pelajar-pelajar ni ya, dia tidak boleh membaca ya, mereka tidak akan orang kata dia tidak ada rasa minat untuk belajar. Okay, so kalau anak-anak kita ni tidak boleh membaca, amat-amatlah bahaya. Sebab apa? Dari situ akan bawa kepada tiada minat untuk belajar. Sebab apa? Kurikulum sekarang ni tahun 1, okay, tahun 1 dia punya silibus amatlah tinggi. Sebab saya mengajar matematik, okay, saya mengajar matematik untuk sekolah rendah. Kalau tahun 1996, sebab saya start mengajar sejak tahun 1996 lagi ya. Kalau saya tengok ya, perbezaan 1996 sampailah sekarang, banyak perubahan. Okay, so sekarang ni dia punya silibus makin tough.
makin susah. Okey, walaupun pelajar tu dalam tahun 1. So kalau mereka tidak boleh membaca, okey, bila masuk tahun 1, mereka tidak boleh buat apa sahaja subjek, especially matematik mereka tak boleh buat, mereka tak boleh buat sains. Sebab apa? Walaupun matematik, pelajar-pelajar perlu membaca soalan. Okey, untuk menyelesaikan masalah matematik tu, mereka perlu membaca soalan dahulu, and then barulah mereka boleh selesaikan masalah matematik. Okey, so membaca ni orang kata amat-amatlah penting. Kalau mereka tak tahu, memang semua subjek mereka tak boleh buat. Okey, so saya nak share sedikit contoh e-book untuk prasekolah tu yang saya gunakan bersama dengan pelajar saya. Okey, kat sini ya, sekejap ya. Right. Okey, yang bestnya e-book ni ya, yang bestnya of course colourful. Okey, colourful. Jadi banyak guna warna-warni lah. Sekejap ya, saya tunjuk kat sini. Okey. So kita ada sini. Okey, ini adalah contoh kedai buku saya. So saya memang dah sign up dengan Prestasi. So dia akan keluar dekat kedai buku saya. So saya ambil contoh siri Kuda Emas ya. So dekat sini dua siri ni berkisahkan cerita mitos. Okey, Arnab dengan kura-kura dulu ya, tapi diolah semula menggunakan gambar, menggunakan cerita yang telah diolah. Okey, kita tengok contoh sini ya. Okay, kisah 7 ekor anak kambing ni ya. Apa yang bestnya dekat sini, kalau tuan-tuan tengok ya, buku ni memang membantu pelajar-pelajar saya yang orang kata tak boleh membaca. Sebab apa? Mereka menggunakan konsep suku kata. Okey, kalau tengok ya kat sini suku kata. So kalau pelajar-pelajar yang baru nak belajar membaca, mula-mula ni memang mereka tak boleh baca. Okey, mereka nak eja pun mereka tak tahu nak eja sampai mana. Okey, kalau contoh hutan ya, kita ambil perkataan hutan. So kalau mereka nak eja untuk pelajar yang baru nak membaca ni, mereka akan ambil HUT. Okey, HUT salah tu. Okey, so untuk membantu pelajar-pelajar ni, Prestasi sudah keluarkan e-book yang menggunakan konsep suku kata. So bila pelajar tu tengok ya, HU tu warna hitam. Okey, TAN tu warna pink. So bermaksud pelajar tu perlu ikut ataupun perlu eja hanya mengikut warna yang ditetapkan. So dia tidak boleh eja hutan tu HUT, memang tak boleh, salah. Sebab apa? HU tu warna hitam, T tu warna pink. So kat sini bila mereka tengok oh HU tu eja sekali, TAN tu eja sekali. So ini sedikit sebanyak membantu pelajar saya untuk orang kata terus belajar membaca. So saya guna ni 3 bulan saja, 3 bulan pelajar saya dah boleh membaca. Of course kalau kita nak lancar, ibu bapa memainkan peranan yang penting ya untuk orang kata bantu anak-anak melancarkan pembacaan. Cuma saya nak beritahu kat sini, ibu ni memang sesuai. Sebab apa? Okey, pengalaman saya, arwah mak saya merupakan seorang bekas guru dalam bahasa Melayu. Inilah konsep yang diajar kepada saya semasa saya kecil, masa tadika. Benda yang sama juga. Okey, benda yang sama, konsep yang sama, maknanya kita mengeja mengikut suku kata. So zaman saya tahun 70-an, 80-an dah diperkenalkan dengan konsep suku kata, dan saya tengok Prestasi juga menggunakan konsep yang sama. That's why kalau kita tengok ya, penulis-penulis yang dalam Prestasi ni, mereka merupakan cikgu-cikgu yang berpengalaman lama. Bukan cikgu-cikgu yang baru ataupun bukan penulis-penulis yang baru. So mereka semua adalah memang berpengalaman daripada tahun 90-an, okey, 80-an. So that's why buku-buku mereka ni saya boleh katakan amat-amatlah berkualiti. Okey. So that's why mereka hanya fokus kepada bahasa. Macam saya cakap, bahasa ni amat-amatlah penting. Kalau you tidak boleh menguasai bahasa, okey, subjek-subjek lain pun you tidak boleh menguasai. Okey, kalau dulu masa zaman saya mengajar tahun 1996,
kalau pelajar tak boleh menguasai matematik, okey, mereka tidak boleh menguasai subjek lain. Tetapi sekarang ni, sekiranya anak-anak kita ataupun pelajar-pelajar tidak boleh menguasai bahasa Melayu, mereka tidak boleh menguasai ataupun tidak boleh buat subjek-subjek lain. Okey, dia sudah bertukar kat situ. That's why saya pilih prestasi sebab apa? Mereka merupakan syarikat publisher yang telah lama berada di pasaran. Okey, dan penulis-penulis mereka tu semua memang berpengalaman, bukan penulis yang setahun jagung, okey, setahun ke 2 tahun ke, tidak. Mereka memang select, okey, untuk menjadi orang kata partner ataupun untuk jadi penulis di bawah syarikat publisher. Mereka akan select yang betul-betul berkualiti. Okay, so ini adalah contoh ibu-ibu yang berada dalam kedai buku kita. Okay, alright. So yang ni saya nak tunjuk ya. Ini statistik ya, statistik. Ini tanpa gambar yang saya ambil juga daripada Kementerian Pendidikan Malaysia ya. Okey, bilangan sekolah kalau kita tengok, sekolah rendah 7,280. Okey. And then sekolah menengah 2,440. Kalau kita tengok ya, kenapa sekolah peringkat rendah tu lebih ramai daripada peringkat sekolah menengah ya. Sebab apa? Peringkat rendah ni orang kata basic kat situ. Apa-apa pun kalau kita nak mengajar, kita kena mengajar start bermula dengan sekolah rendah. Okey, barulah kita pergi ke pada menengah. Okey, ini adalah bilangan sekolah. Dia dah makin lama makin naik. Ini bilangan murid pula kalau kita tengok ya. Ini tahun ni punya ya, tahun ni. Peringkat prasekolah sahaja 208,000. Kalau kita tengok sini ya, 208,000. Peringkat sekolah rendah sudah naik menjadi 2 juta. Okey, 2 juta. And then menengah 2 juta juga. Okey, kalau rendah tu 2,741, hampir 2,800,000. Okey. Sekolah menengah 2 juta. Okey. Itu adalah bilangan murid. Kalau tengok bilangan guru pula, okey, peringkat sekolah rendah 236,000, peringkat sekolah menengah 179,000 dan jumlahnya lebih kurang 416,000 ataupun kita gunakan 420,000. Alright. Okey, so kenapa saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan data sekolah dan juga pelajar itu. Okey, sebab apa? Okey. Untuk prestasi ni ya, kalau kita nak sharekan bisnes ni, okey, kita nak share bisnes untuk menjadi di franchise prestasi. Kepada siapa kita harus share? Yang paling utama, of course, sebab kita tengah buat bisnes pendidikan. So, yang sesuai adalah guru. Okey, that's why saya sharekan data-data tadi. Kalau tuan-tuan dan puan tengok ya, guru pun memainkan peranan penting kat sini. Sebab apa ya? Kalau sebelum pandemik dekat sekolah, okey, 2019 sebelum ni, okey, dekat sekolah akan ada publisher masuk ke sekolah, setiap sekolah. Okey, setiap tahun tu akan ada publisher untuk masuk ke setiap sekolah. Okey, mereka akan promote buku-buku mereka dan mereka akan orang kata membeli buku-buku tu untuk pelajar mereka. So dekat sini saya nak share ya, bisnes ni sebenarnya amat-amatlah luas. Okey, boleh kita buat sama-sama sekiranya kita terus tuju kepada orang yang betul. So dekat sini saya sarankan kalau kita nak sharekan bisnes ni, kita terus pergi kepada cikgu sekolah. Okey, so masuk jumpa cikgu-cikgu sekolah dan beritahu mereka bahawa kita ada syarikat publisher yang memang dah establish dalam pasaran dan mereka telah orang kata masuk ke dalam era baru, digital normal baru. So mereka telah tukarkan buku mereka ke dalam bentuk e-book. So benda-benda ni kalau cikgu beli dan mereka boleh pastikan anak murid mereka pun beli juga. Sebab apa? Di sekolah kuasa cikgu nombor 1. Okey, apa cikgu cakap mesti anak parent akan beli. Okey, so orang yang sesuai adalah guru pertama. Yang kedua, kita boleh sharekan juga bisnes ni kepada founder-founder tuition center.
Okey, sebab tuition center pun juga menggunakan buku-buku publisher yang lain juga. Okey, macam saya dulu jugalah, saya ada tuition center. Saya akan mencari buku-buku tak kisah publisher mana yang very good. Okay, kalau sebelum tu of course prestasi memang ada, dan juga kalau untuk yang peperiksaan kita akan pakai apa ni bukan Adabi, saya tak ingat, ada satu publisher tu. Itu fokus untuk peperiksaan. Okay, prestasi pun kita pakai, yang untuk peperiksaan pun kita pakai. Okay, so bisnes ni kalau kita share bersama dengan kawan-kawan kita yang ada tujuan center, ia pun boleh juga. Alright, so data tadi tu amat-amatlah penting. Okay, data tadi. Alright, so sekarang kita masuk kepada modal. Okay, saya bercerita melalui pengalaman saya. Tahun 2007, okay, arwah mak saya dan saya, kami ada buat buku dalam bentuk fizikal dan kami cuba untuk pasarkan, okay, untuk jadikan buku tu dan cuba pasarkan macam prestasi sekarang lah ya. Okey, tapi apa yang membuatkan kami tidak teruskan impian kami disebabkan modal. Okey, untuk kita mengeluarkan buku kita di bawah syarikat publisher yang ternama, memang modal amat-amatlah besar. Okey, so macam yang Tuan Mentor tadi cakap tadi, modal pun besar, dan tapi di prestasi ni kita saya dapat merealisasikan impian saya. Okey, sebab apa? Modalnya tidaklah orang kata besar macam berpuluh ribu, tidak. Okey, so modal tu masih lagi dalam harga yang mampu milik sesuai dengan keadaan sekarang. Okey, so of course nak publishkan buku kita bawah publisher yang memang dah established di pasaran, 100,000, 150,000 tak lari. Okey, tak lari. Tetapi di prestasi, hari ini saya nak share ya, kita dah masuk seterusnya. Hari ini saya nak share, okey, di prestasi. Okey, untuk menjadi partner ataupun di franchise prestasi, okey, bermula bulan ini. Okey, bermula bulan ini kita punya harga ialah USD 350. Okey, kalau kita darabkan dengan 4, okey, lebih kurang 35 darab 4, lebih kurang 1,003 macam tu ya. Okey, kalau tengok ya. Sekejap ya. 350 darab 4. Okey, lebih kurang 1,400. Okey, berbanding dengan masa 2007, saya nak keluarkan buku fizikal saya memerlukan modal sebanyak masa tu 80,000. Okey, 80,000 saya boleh print 500 saja, bayangkan. Okey, 2004, tahun tu 2004 kita mengalami kegawatan ekonomi. Okey, and then 2007 kita bisnes-bisnes baru nak naik balik. Okay, so bila dengar 80,000, so kami terpaksa simpan buku kami tu dan kami hanya gunakan dalaman. Maksudnya di tuition center sajalah. Ya, so kami hanya guna dengan pelajar-pelajar kami saja. So berbanding dengan sekarang ya, okay, untuk menjadi salah seorang orang kata di franchise prestasi, tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu melaburkan 1,400 sahaja. Okay, banyak dah tu. Banyak dah orang kata penurunan dan banyak perbezaan. Okay, cuma dekat sini saya nak share juga, Mr. Sam ada beritahu, okay, untuk mereka, untuk sesiapa yang sign up untuk hari ini dan esok, okay, Mr. Sam bagi lagi promosi. Okay, beliau bagi lagi promosi. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh purchase di franchise prestasi ini dengan harga 300 USD sahaja. Okay, so ini semua boleh dibuat daripada e-book store masing-masing. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada e-wallet mencukupi dalam e-book store masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan untuk purchase di franchise. Okay, so itu untuk mereka yang ada e-book store. Okey, bagi tuan-tuan perempuan yang baru, okey, yang baru maknanya tidak ada e-book store, macam mana nak buat? Okey, so kita tengok kat sini ya.
Okay. Right. So kalau yang baru ya, untuk yang baru, okay. Untuk yang baru maksudnya tidak ada e-bookstore, tak ada kedai buku online. Okay. So tuan-tuan dan puan boleh bermula dengan package corporate. Okay, package corporate iaitu RM1,200 untuk di sini 1,200 tambah dengan 800. Okey, 800 ni adalah untuk package e-bookstore, kedai buku online. Right? So apa yang tuan-tuan dan puan dapat ya kat sini ya? Pertama, tuan-tuan dan puan dapat sekiranya tuan-tuan dan puan dah ada package corporate, tuan-tuan dan puan boleh menjual e-book orang lain. Okey? Sebab kita ada e-bookstore ni, dalam e-bookstore ni kita ada lebih kurang 3,000 e-books, okey, daripada penulis-penulis lain selain daripada prestasi. Kita ada penulis lain dan kita ada juga prestasi dalam tu ya. So bila tuan-tuan dan puan dapatkan package corporate ni, apa yang tuan-tuan dan puan boleh buat? Jual e-book orang lain, jual e-book prestasi kepada guru-guru yang saya suggest tadi tu ya. Okey, sekiranya ada kawan-kawan yang mengajar di sekolah, boleh suggest pada mereka okey e-book tu. So apabila mereka beli, tuan-tuan dan puan akan dapat 40%. Commission 40%. Okey, royalty. Royalty 40% memanglah banyak. Amat-amatlah banyak ya. Okey, yang seterusnya apa lagi yang tuan-tuan boleh buat? Sekiranya tuan-tuan dan perempuan ni ada rasa orang kata ataupun ada minat untuk menulis. Okey, tuan-tuan dan perempuan pun boleh menulis e-book sendiri dan jual pada orang lain menggunakan platform e-bookstore. Okey, and then yang paling best, tuan-tuan dan perempuan akan dapat domain sendiri. Kalau tengok tadi yang saya share e-bookstore saya, domain saya ialah geniusrich.com. Dia adalah macam satu website. Okey, dan ada domain sendiri. So bila kita dapatkan package corporate ni, tuan-tuan dan puan boleh dapatkan website berserta dengan domain pilihan sendiri. Alright. So macam saya cakap, kalau ada minat menulis, boleh upload e-book sendiri sebanyak 20 e-book. Okey. Itu yang bestnya. Kalau ada minat menulis, boleh upload e-book sendiri sebanyak 20 e-book. Dan juga untuk yang ni yang bawah ni di franchise partner. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan perkenalkan package di franchise prestasi ni pula pada kawan kita. Alright? Pada sekolah-sekolah, pada guru-guru. Okey, setiap daripada mereka, bila mereka berminat dan dapatkan nak juga bersama dengan di franchise prestasi ni, tuan-tuan dan puan akan diberi komisen sebanyak 15%. Okey, banyak tu 15% ya. And then maximum partner sign up adalah sebanyak 50 orang. Okey, so bagi mereka yang baru nak cebur dalam bisnes ini, okey, tuan-tuan dan puan bolehlah mula dengan package corporate. Alright. So kalau yang dah ada e-bookstore, okay, so boleh dapatkan package di franchise ni dengan harga promosi. Masih lagi promosi ya. Macam saya cakap ni, harga sebenar dia, actually harga sebenar dia 2,000. Tetapi kita masih lagi dalam peringkat promosi. Yang ini adalah promosi yang ketiga, iaitu 350 USD. Tetapi Mr. Sam masih lagi nak memberi promosi lagi, dia cut off 50 USD, so hanya perlu bayar USD 300 sahaja. So untuk sesiapa yang nak grabkan package prestasi ni hari ni ataupun esok. Okey, selepas pada tu dia akan balik kepada harga USD 350. Alright? Okey. So itu dia punya package. Okey. So selain daripada tu, apa yang tuan-tuan dan puan dapat apabila sign up sebagai di franchise prestasi? Okey, apa yang tuan-tuan dapat sebagai di franchise prestasi? Syarikat prestasi akan memberi sijil, okey, sijil Certificate of Recognition. Okey, kat situ dia akan tunjuk bahawa kita adalah sah sebagai partner ataupun di franchise prestasi. So dekat situ akan ada tarikh kita purchase
dan sijil ni akan valid selama 1 tahun mengikut package yang tuan-tuan perempuan beli. Okey, setiap package tu akan valid selama setahun. Selepas pada setahun, apa yang tuan-tuan dan perempuan boleh buat, just renew sahaja. Okey, kalau package corporate renewal 150 untuk prestasi dan juga ibu store. Alright. Kalau tak nak ambil ibu store, just nak package prestasi pun boleh. So just renew dengan hanya sebanyak USD 50 sahaja. Okay. So ini antara kelebihan-kelebihan yang tuan-tuan dan perempuan dapat. Okay. Apa lagi kelebihan yang tuan-tuan dan perempuan dapat? Sekiranya tuan-tuan perempuan menjadi partner ataupun di franchise prestasi, macam contoh mentor TJ. Okay. Yang tu akan ada package lain pula. Alright. Macam mentor TJ, dia ada e-book. So dia nak keluarkan e-book dia ke dalam bentuk buku fizikal. Okay, so syarikat publisher mengalu-alukan juga seandainya ataupun sekiranya tuan-tuan dan perempuan sudah menjadi di franchise prestasi. Kalau tak sign up sebagai di franchise prestasi, harga dia ataupun kemungkinan tak dapat bekerjasama dengan prestasi. Okay. So bila keistimewaan dapatkan package ni, tuan-tuan dan perempuan boleh keluarkan buku fizikal tuan-tuan dan perempuan di bawah syarikat ataupun di bawah publisher prestasi. So mereka akan bantu tuan-tuan dan perempuan promote pula buku tuan-tuan dan perempuan seperti macam mentor TJ, okay, daripada Singapura. Tak perlu pun nak fly ke Malaysia sebab keadaan pandemik sekarang kan, masih lagi boleh mempromosikan buku fizikal beliau. Okey, sekejap ya. Alright. Okey. So itu antara kelebihannya. Okey, next kita tengok ya, mengapa ataupun kelebihan-kelebihan lain pula yang ada sekiranya kita sign up untuk prestasi. Okey, pertama, harga di franchise memang berpatutan. Macam saya cakap lah, masa saya 2007 saya nak keluarkan buku saya, bawa publisher yang ternama juga, memerlukan modal 80,000. Tapi sekarang bila kita dah tukar kepada digital ataupun e-book, kayaknya lebih murah. Okey, harganya lebih berpatutan. Masih lagi dalam harga yang mampu milik. Okey. Seterusnya di franchise prestasi ni kita akan open hanya untuk 50 orang saja. Okey. Sebab kita nak cari yang betul-betul nak buat bisnes. Okey. Yang berminat ataupun yang serius untuk buat bisnes dalam pendidikan. Sebab apa bisnes pendidikan ni ya? Kalau kita betul-betul buat, dia akan jadi boom. Tengok contoh data-data tadi. Kita ada pelajar berapa orang, kita ada cikgu-cikgu berapa orang. Okay? So daripada pelajar-pelajar tu kita boleh target ibu bapa mereka untuk beli. That's why bisnes pendidikan ni, kita tengok ya, walaupun berlaku pandemik masih lagi boleh survive. Even saya buat apa, saya dah tak buat tuition, cuma saya buat training untuk sekolah rendah, masih lagi boleh survive. Okay, so bisnes pendidikan adalah bisnes yang orang kata satu keperluan. Okay, orang akan mencari, parent akan mencari. Sebab apa? Mereka nak yang terbaik untuk anak-anak. Alright, so seterusnya keistimewaan dia adalah show off marketing. Okay, so balik semula kepada mentor TJ. Okay, dia boleh show off buku fizikal beliau di bawah prestasi. And then saiz market pelajar setiap tahun purata 500,000. Kita dah tengok tadi ya, data-data tadi kita dah tengok, right? And then modul peperiksaan. Yes. Setiap kali ada peperiksaan, contoh kalau sebelum ni UPSR, PT3 ya. 3 bulan sebelum peperiksaan tu keluar, mereka dah siapkan dengan buku-buku untuk rujukan ataupun untuk latihan anak-anak ni, sebab parents akan mencari buku-buku modul peperiksaan dan buku modul peperiksaan ni sentiasa menjadi best seller. Okey, berbeza dengan buku latihan biasa. Okey, bila sampainya contoh PT3 bulan 10 ya, kalau tengok PT3 bulan 10 ya, UPSR bulan 9, bulan 7 ataupun bulan 6 tu parent dah cari.
Okey, macam saya akan cari bermula bulan 6 sebab kita perlu buat kelas intensif dengan pelajar-pelajar, kita kena buat kelas percubaan dengan pelajar-pelajar. Okey, so modul peperiksaan ni memang akan jadi best seller. Ada setengah parent juga, ya, kalau anaknya dah memang tak ada masalah, mereka akan mulakan modul peperiksaan ni seawal tahun, iaitu bulan 1. Okey, so ada juga. Itu memang saya share juga dengan parent. Kalau anaknya memang tak ada masalah, memang skor A punya, anak yang skor A, saya memang suggestkan terus fokus kepada modul peperiksaan. Sebab apa? Kita nak asah dia daripada awal. Okey, supaya dia tidak tergelincir masa peperiksaan nanti. Alright. Okey, seterusnya direct partners, guru sekolah. Okey, kita share dengan guru sekolah. Kalau dulu kita nak masuk sekolah, kita kena jumpa dengan guru besar. Kita kena minta kebenaran guru besar. Okey, kalau guru besar kata okey, okey, dia akan promote. Tapi sekarang ni oleh kerana pandemik, ya, okey, kita boleh approach guru terus. Boleh approach guru sekolah terus. Tak perlu melalui guru besar. Sebab apa benda ni mengikut kesesuaian masing-masing. Okey, kalau boleh dapat guru besar lagi bagus. Sebab apa? Apa-apa saja keputusan dekat sekolah, guru besar yang akan buat keputusan. Right. Seterusnya potential huge money dan leadership by example. Okay. So dan yang terakhir sekali, bisnes ni adalah pioneer business. Sebab apa? Sejak pandemik ni, Prestasi merupakan syarikat yang pertama, syarikat publisher yang pertama yang berani ambil langkah bijak untuk menukarkan ataupun mengeluarkan buku-buku di bawah penerbitan mereka ke dalam bentuk e-book. So benda ni baru lagi, okay, baru, dan bila baru ni kita senang nak approach orang, okay. So ini adalah antara kelebihan-kelebihan kenapa tuan-tuan dan puan-puan perlu sign up sebagai di-franchise prestasi. Okay. Okay, so setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya? Kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan kepada saya. Okey, saya ada baca kat sini. Sertifikat akan dapat automatik ke kalau daftar melalui Telegram? Sertifikat itu saya akan beri melalui email. Okey, sebab apa? Kita tidak boleh simply sebarkan sertifikat ni, ya. Okey, so sertifikat ni once tuan-tuan perempuan dah daftar, so bagi prestasi masa untuk mereka keluarkan sertifikat. So sertifikat ni akan diberi melalui email masing-masing. So ianya terjaga. Okay. Alright. So ada apa-apa lagi soalan setakat ni nak tanya? Sebab saya tak pergi detail sangat sebab memang semua dah sedia tahu prestasi itu apakah, siapakah prestasi, ya, sebab prestasi ini merupakan syarikat ataupun publisher pengeluar buku-buku sekolah. Semua dah sedia maklum prestasi merupakan syarikat yang mengeluarkan buku sekolah. Okey. So setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya ke? Ada? Teacher, saya share sikit pengalaman saya dengan anak-anak saya. Boleh? Okey, di Singapura, anak-anak saya first language is English. Okey, dan bahasa Melayu adalah bahasa yang kedua. Jadi dari sudut bahasa, saya menggunakan prestasi platform ni sebab dia ada banyak buku-buku children education. Dan dia kata orang tu is affordable dan dia mudah untuk anak saya download, dan saya bagikan dia sebagai satu kurikulum bahasa Melayu untuk mereka meningkatkan dari segi kefahaman bahasa. Saya suka dengan prestasi via buku sebab dia colourful dan dia easy to read. So waktu cuti sekolah, saya akan belikan dorang buku ni supaya anak saya lebih fasih dalam bahasa Melayu. Sebab anak-anak saya dia memang kalau berbual dengan saya semua dalam bahasa Inggeris. Jadi nak added value tu dari sudut bahasa tu memang prestasi punya modul buku memang terbaik lah. Itu kelebihan yang saya dapat when I join this franchise, prestasi franchise, especially for my children. Okay.
Okey, itu pengalaman saya. Okey, terima kasih Mentor TJ. Okey, soalan seterusnya boleh terangkan semua tentang royalty incentive. Okey, royalty incentive ni dia akan ikut macam e-booster. Sebab apa? Di franchise prestasi ni di bawah platform e-booster. Okey, kalau tuan-tuan dan perempuan berada di package franchise, okey, di package franchise, apabila perkenalkan kepada kawan, okey, dia untuk dapatkan package di franchise prestasi ni, so tuan-tuan dan perempuan akan dapat komisen 30%. Dia akan ikut macam mana e-book store kita punya insentif. Okay. So kalau package corporate 15% lah. Right. Okay. Ada lagi soalan? Kalau saya tengok kat sini semuanya boleh dikatakan memang dah ada memang dah ada e-book store. Okay. So untuk franchise prestasi ni dia punya insentif macam e-book store. Sama. Okey. Kat sini prestasi harga dia macam saya cakap prestasi bagi promosi untuk hari ini dengan esok $300 USD. Okey. So 30% tu akan dikira bukan 30% darab 300 ya. Sebab apa insentif tu perlu diberi kepada prestasi dan macam-macam lagi. Dia ada dia punya ni. So payout dia adalah 30% darab dengan 130 USD. Okey, payout kena ingat 130 bukan 300. Okay, sebab ini adalah syarikat luar, so kita terpaksa bayar royalty juga kepada asing. So untuk ahli-ahli MSGA akan dapat payout 130 daripada 300. Right? Okay, so ada lagi soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya, berkenaan dengan prestasi, cetak buku-buku sekolah dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris yang dikhususkan fokusnya ke bahasa. Tapi sukatan pelajaran antara Singapura, Malaysia, Brunei dan Indonesia agak berlainan. Jadi apa peluang bagi umpamanya guru yang di luar Malaysia untuk membuat buku bahasa ke dalam untuk dipublishkan oleh prestasi? Okey. Soalan tu apa peluang guru-guru di Singapura ya? Okay, saya boleh jawab. Okey, yang tu kita bagi pada Mr. Sam ya. Alright. Okay, Mr. Sam. Actually prestasinya market meant for Malaysia ni first of all. Okay, untuk budak-budak sekolah Malaysia ni. Tapi of course language banyak tempat boleh belajar lah. So kalau lain kali kita get someone from Indonesia that have Indonesian market, maybe we have another franchise that target the Indonesian market. Or Singapore is Singapore. Sebab syllabus tak sama. Yeah. So kalau you think franchise you think of selling to Singapore, maybe tak baik. Kalau you think of Singapore market kecil, 5 million you mau market lagi besar, you mau market through internet, 30 million Malaysia, okay. Fantastic. Kalau saya orang Malaysia, kita ada franchise kat Indonesia, jual Indonesia, Indonesia 300 million, I prefer 300 million than 30 million. Dengan internet, dia tak ada sempadan. So dia market akan besar. Tapi of course it's more tricky lah. Some people feel that, Singapore is so far away or not in Malaysia, how can I market? You ask me now with internet, you can sell anything anywhere. You know, just like even deliver faster lah. So that is why our TJ Hussein, very good example. You don't want to miss out. After all, it's a limited edition saja kita angkat. Lepas cukup cover market, kita stop. Tapi kalau tak cukup cover market, kita akan open sampai boleh cover itu market. Ini kita bukan on recruitment tau. Tak ada stop tau, tak ada. Ini macam franchise lah, macam ada limit saja. So if you think education baik, don't miss out lah. Sebab buku biasa yang orang buat biasa kisah hidup you mau jual, maybe dengan kawan, cuma beli saja. Lepas kawan semua kalau you tak ada spend money market outside, tak ada sales juga. Tapi student tak sama.
tahun-tahun ada half a million orang baru. Kalau you involve direct, kalau you satu cikgu, tak payah fikirlah sebab saya ada anak 5 itu, anak kita masih kecil biasa. Cikgu cakap mau beli ni buku RM50. Takkan saya cakap tak mau beli, betul tak? So kalau you dapat partner direct yang ada involve student memang cun. Itu sajalah. Terima kasih, Mr. Sam. Okey. Ada lagi soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada soalan, saya pergi ke satu saja. Okey, patutnya malam ni CEO prestasi itu Mr. Rajid patut ada malam ni dan juga CEO MSGM. So Mr. Rajid dia ada emergency, dia on the way ke ada emergency hal keluarga. Okey, dia terpaksa balik ke Johor. So beliau tak dapat bersama-sama malam ni. Anyway, dia tinggalkan pesan. So maybe next talk dia akan bersama-sama dengan kita. Alright. So Master Shiro tak dapat bersama dengan kita sebab Master Shiro berada di Puncak Alam uruskan MSJ Agrofarm. So kat sana memang line tak dapat sangat buat masa ni. And then masih lagi tak ada bekalan elektrik, beliau hanya menggunakan generator saja. So tak dapat bersama dengan kita malam ni, minta maaf sangat-sangat. So untuk sesi seterusnya nanti beliau akan bersama dengan kita insya-Allah. Right. So sekiranya kalau tak ada apa-apa persoalan, saya ingin menjemput Mr. Sam untuk ulaskan mengenai prestasi. Okay, Mr. Sam. Okay, thank you. Prestasi actually kita lobby dia masuk kita sebab pertama kalau you betul-betul percaya buku business, you mesti ada education book no matter what. Sebab education book you boleh approach mana-mana orang. Dia market banyak besar. You know, tapi like any other business, of course, macam saya start business bookstore. Dalam bookstore pun tak ada buku dengan Master Shiro. Lama tak ada buku. Tapi kita tahu ini buku, ini bisnes boleh buat. So kita pergi cari author, susah cari juga. Then Master Shiro create banyak-banyak author, ajar dia orang macam mana buat author. Banyak orang tanya saya, boleh guarantee jual ke? You tanya saya, kalau you yang jual, saya tak boleh guarantee sebab you yang market. Tapi saya boleh guarantee you, ada 500,000 student every form 1 to standard 1 to standard 2. Itu saya boleh guarantee. You boleh jual berapa, terpulang you. Banyak orang dia mau make money tapi dia tak ada buat apa-apa. Tak boleh. Tapi you tanya saya, kita make itu di franchise affordable for everybody. You takkan dapat that kind of price to become a selling of books, you know. So I was very happy to have Prestasi with us. Because it was not easy to convince him. I told him I got few hundred, later on maybe few thousand people that can help him to sell his books. You know, but I have to protect everybody because this one is not bookstore. This one is, give me a book, ada market. So if you believe in books, don't miss out. Don't miss out. And then the promotion after tomorrow will be 350 is in the system already. Don't come to me ask for the promotion because it's captured by system. I can't do anything because we have to give the share to Prestasi, all this, all that. You know, but don't miss out lah. Because first of all, like I said, it's pioneer. You might not know what to do now, but the most important you know is got market. Like me, I also don't know how to sell Prestasi book yet. But I think I will slowly perfect it. Just like the same thing when I started to have itu birthday feature kat kita punya bookstore sana. I know it's a good feature because dia macam wish author birthday and then boleh jadi kawan semua. Tapi macam mana promote, it takes around I think 4 to 6 months to be able to promote it. Just like when you get education book, you are not in education business, but you know the book can sell, but to teach to student only lah, not the normal people. So the journey, our journey together is to find out how to sell the Prestasi book actually. You know, if I really know the magic, then we won't be getting any more partners. By the time we find the magic, we probably close the franchise already. Because no point getting franchise money,
We want to make 40% or 80% from the book sales, correct or not? You know, the recruitment only one time as a token only up to 30%. You won't get much there. But if you get 100, even 1,000 students get from you, then it's okay. I'm a person, I go in details to slowly find the market. I give you an example. Right now, you know the student are the one that Prestasi go for, right? If I do slowly, I might print out brochure, I might approach direct. But if I go to school direct, I have to go there all the time. Maybe I employ a student there to be my spy or whatever, to help me to promote. Correct or not? Or if better, get a teacher there. But we make sure that Prestasi book which we check quality lah. Sebab kita tak mau think of make money first. You must make of, because we deal with education, you must make sure that their books are reasonable. Sebab kita tak mau malu lah. Kita mau make money happily also. We want to be proud. So you ask me, it's good. And then we are also looking for more publisher that is in education books. If you are in Singapore, you know anyone, well, we can talk. In Indonesia also, we can talk, because it will cost them a lot of money to build the infrastructure. Not to say impossible, but it's faster with us because we have bookstore owner. You know, we have bookstore owner with their own identity. Sumber, very good. So we welcome them to work with us. We build certain infrastructure for them. So like I said, don't miss out. The market is very big, you know. And if you really want to promote, like I say, you perfect it. You can go to school. If you ask Prestasi, a lot of their books sold when they have promotion in school. So that is one tip, that if you are the bookstore owner, probably later on you have to go to the school and stir them up. You ask me how to do it. If I stir up already, you are not going to sell. It's going to be my bookstore that is selling. Correct or not? So better you stir up. But don't go every school. Go to your nearby school, to your house only, so that you don't spend much money. Bear in mind, most of our market here, as our certified advisor and partners, most of you all have not gone into business before. But if you ask businessmen, this book business is big. After all, the richest man in the world today is Jeff Bezos. He started off with bookstore. Why he chose bookstore? I think you have to ask him because it's one of the most flexible things in the world, you know. And if every one of you have knowledge in your head, you know, if you don't want to make money, it's okay. Put it in books, especially skill set. You can give it away, or you can contribute to the society, or you can donate to the society. Don't feel embarrassed on what you have knowledge, unless your knowledge is rubbish. You know, like I said, don't miss out. Don't wait for it to go to 1,000 US because it will go to 1,000 US. I think also cheap compared to how much Prestasi spend on getting all the authors coming in and pay them. Do you know that Prestasi pay the author in advance or not? Whether he can sell the book or not, he pay in advance. He told me that. You know, I work with him also. I have special arrangement. I have to, you know, I have to keep them happy also, because the same thing when you get any product, you ask the manufacturer will ask you, what is your commitment? If you don't have commitment, they won't let you represent the product, correct or not? That's for sure. Why should I give it to you? I also have to commit something to him also. But I believe that I will get partners to market for him, but maybe not so fast. But I believe in 1 year time, I will be able to sell a lot of books for him, because book I'm very familiar. If you want to sell books, the first thing that I target is actually exam question. Exam question paling laku. You know, if your exam, I told Mr. Ranjit already, we must focus on the exam question or projection. If that one laku, of course, the next year people will come back, you know, but they will buy only, I repeat, this kind of books, exam laku, they only buy last minute. So if they come out, you have a window of 1-2 months only to make your money there. After the exam, nobody buy the book already. But that book itself can trigger a lot of books for people to buy. But the good money is still forecast question. I repeat, the good money is still forecast question. And then not only that, now that most of you are bookstore owner, correct or not? You approach your friend, you show off. So you have to show off education books. Whether you can sell or not, you have to show.
because it helps you if you want to build partner. Building partner got two types of partner. One is direct reference to the business. If you got a lecturing from a university or someone like Roha here, wow, I don't know how she sell books, but she sell by the hundreds, So if you have partner like her, direct partner like her, you enjoy 15%, that's quite a good money lah. Because the person deserve it lah. Hello, Roha, So that is the thing. But if you get a normal partner that never do business before, you don't expect you to make the money from the book sales. It won't be that much, So that's all. I hope. Thanks for seeing you. You ask me. Don't ask me. Ask whether you are willing to learn, whether you are capable or not. MSGA is here to help everybody grow, not only because of money. MSGA grow people by the personal development. And I'm very glad that I met Master Shiro, because he's one of the most, nice, really thoughtful leaders I know. Because a lot of people meet me. I'm a tough person, not tough lah. Actually, I'm not a person to easily deal with. If a person that is cunning or he thinking not good, he cannot deal with me, because I need people that don't cheat people, really care about people, because it's a people business. We cannot think of money first. We must think of the people first. You get what I mean or not? If you look at MSGA, how he developed, I so salute him. How he developed, become so many people become trainer, so many become speaker, and there's a place for them to learn to speak. You should be thankful and think to Master Shiro. Not only that, now that you have so many people here, these are potential good friends to you. So of course, lastly, before I end, remember to send people a birthday present. That might be a start of a beautiful relationship with the person. Thank you. Pass back to you. Okay, thank you very much, Mr. Sam. Okay, so kita dah dengar dah sedikit sebanyak tentang prestasi dan kelebihan-kelebihannya. Okay, so sekarang ni keputusan di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan membuat keputusan yang bijak. Okay, sebab apa? Pendidikan ni macam saya cakap, walaupun berlaku pandemik, masih lagi parent mencari buku-buku dan juga yang berkaitan dengan anak-anak. Okay, so kita tak perlu risau. Okay, tak perlu risau dengan keadaan pandemik ke apa. Pendidikan tetap berjalan seperti biasa. So saya dah share statistik tahun lepas, okay, di Selangor saja tu. Mula-mula saya share untuk Selangor, kemudian saya share statistik tahun ni di Malaysia. So saya orang kata serahkan kepada tuan-tuan dan puan untuk buat satu keputusan yang bijak. Kita jangan tengok orang kata duit. Bukan saya nak cakap jangan tengok duit. Okey, duit tu pun penting juga, tapi kita tengok, kita nak share benda yang baik bersama dengan orang-orang kat luar sana. Okey, so kita punya target audience yang ini yang paling orang kata bagus, approach guru-guru sekolah ke, guru besar ke, ataupun tuition center. Okay, so approach mereka. Sebab apa? Semuanya berada orang kata di hujung jari. Kita dah berada dalam norma baru. So semuanya kena norma baru. Okay, so kalau semua siapa mau tengok buku-buku yang prestasi jual lah, you boleh pergi punya back end system. Telegram sana dia akan tunjuk prestasi punya buku. Tapi tak ada kat you punya bookstore saja. Tapi dia show the list of dia punya buku. You sendiri tengok itu quality punya buku lah. You faham tak? Alright, okay. Kepada yang tak ada, belum purchase ataupun belum sign up, okay, saya guna perkataan sign up. Okay, bagi mereka yang belum sign up untuk prestasi, boleh pergi ke back office untuk lihat e-book prestasi yang telah dikeluarkan. Nanti saya akan sharekan video macam mana nak tengok ibu-ibu prestasi. Okay, so boleh tengok satu persatu, ada untuk prasekolah, ada untuk sekolah rendah, ada untuk sekolah menengah, dan yang paling baru seperti saya cakapkan, prestasi menekankan fokus untuk bahasa. Mereka telah mengeluarkan e-book untuk belajar bahasa, antaranya belajar bahasa Mandarin, okay, ada juga belajar bahasa Hindi, okay, ada beberapa.
boleh tengok kat situ, ya. So sepupu saya dia mengajar bahasa Mandarin dan dia menggunakan e-book prestasi dan beliau bagi feedback memang bagus. Sebab apa? Senang untuk beliau mengajar pelajar-pelajar yang baru nak belajar bahasa Mandarin sebab dia dah fokuskan. Kalau bahasa Mandarin ni ya, kalau nanti tuan-tuan dan puan boleh tengok ya, bahasa Mandarin tu dia tidak belajar daripada bawah. Okey, sebab apa? Kalau nak belajar daripada bawah mengambil masa. Okey, sebab sekarang ni kita nak belajar bahasa dengan cepat. Okey, so prestasi dah mengeluarkan satu e-book tu, dia fokuskan okey perbualan dekat tempat kerja macam mana, okey perbualan. Okey, saya tunjuk sekejap ya. Okey, dia mengeluarkan situasi-situasi untuk perbualan. So ini amatlah mudah bagi orang kata yang baru nak belajar bahasa. Sekejap ya, saya tunjuk contoh. Ini boleh tengok ya. Okay, kat sini. So dia ada dua e-book Mandarin kat situ. Saya. Kat sini pun ada writing, okay? Writing untuk tahun 4, 5 dan 6 ya. Okey, ada writing. Okey, okey, yang writing ni pun saya suka juga. Sebab apa? Dia akan bagi satu tajuk dan penulis tu akan terus buat jawapan. Okey, so pelajar-pelajar ni, okey macam English ya, untuk memperbaiki kita punya language ya, bahasa Inggeris terutamanya ya, hanya belajar daripada konsep copy. Okey, macam arwah mak saya dulu dia seorang guru bahasa Melayu, arwah ayah saya dia very good in English. Okey, masa saya tak suka bahasa, okey sebab bahasa part bahagian karangan lah sebab saya memang lemah. So apa yang saya buat masa saya berada di sekolah menengah, so setiap kali ada kerja sekolah karangan, okey, kalau bahasa Melayu saya akan rujuk dengan arwah mak saya. Bahasa Inggeris saya akan rujuk dengan arwah bapa saya. So saya akan bagi tajuk dan mereka akan buat jawapan siap-siap. Okey, bermula daripada pengenalan, perenggan pertama, kedua sampailah penutup. Alright. So itulah yang saya praktikkan setiap kali saya ada homework sampailah bila periksa. Okey, zaman saya SRP, SPM, okey, sampai SPM. Bila saya periksa, saya mendapat bahasa Melayu A1, English saya dapat A2. Okey, hanya dengan cara kita copy sahaja apa yang guru tu dah ajar. Okey, so sebab apa? Guru tu memang dah menggunakan vocab ataupun tata bahasa yang betul. Okey, so kita just ikut sahaja lenggok cerita ataupun gaya penulisan yang dah diberi oleh guru ataupun panduan. So itulah cara yang prestasi buat. Okey, diberi satu tajuk, ada tajuk and then ada jawapan. So pelajar perlu membaca sahaja dengan format yang betul. Okey, contoh saya tunjuk kat sini ya. Okey. Right. Okey, kat sini ada dia punya grammar sikit kat situ. Ya. Ini dia ada bagi tahu. Right. Okey. So tak perlu risau lagi. So kalau kita nak bantu anak-anak kita nak memperbaiki bahasa Inggeris atau bahasa Melayu dengan cara beli buku koleksi karangan. Okey, so koleksi karangan dan suruh mereka baca sahaja. Tak ada masalah. Okey, saya nak tunjuk yang bahasa Mandarin tu ya. Okey, kat sini rasanya. Okay, selain itu, prestasi ada juga mengeluarkan buku tata bahasa, ada buku peribahasa, yang ni pantun ya, koleksi pantun dan syair. Okey, dia ada juga tip untuk jadi pengacara. Okey, ini adalah untuk peringkat atasan, maksudnya peringkat selepas SPM. Alright. Okey, sekejap ya, saya tak jumpa. Global. Okey, yang ni.
Alright, ini yang cara mudah berbual Mandarin ya. Okey, yang ni yang sepupu saya guna. Alright. So, kita tengok ya dalam ni. Okey. Kat sini dia dah bagi dah tajuk. Okey. Pergi ke kedai pendandan rambut. Apa conversation dalam bahasa Mandarin yang boleh kita gunakan? Maknanya kat sini dia dah bagi dah situasi-situasi sesuatu tempat supaya bila kita pergi kat kedai tu ataupun kita berada di situasi tu, kita boleh bercakap dengan bahasa Mandarin dengan mudah. Alright, so ianya amat-amatlah membantu. Ini adalah feedback daripada sepupu saya. Okay, kat sini tengok ya, bercuti. Adakah anda, okay, maafkan saya. So dia akan ceritakan ataupun akan tulis mengikut keadaan situasi. Okay, so yang bestnya kat sini ada 3 bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Mandarin. Okay, so kalau kita tak tahu bahasa Mandarin tu, kita sebut dalam bahasa Inggeris dulu ataupun bahasa Melayu, dan cikgu tu, sepupu saya akan ajar dalam bahasa Mandarin. So dia akan buat penerangan dalam bahasa Mandarin. Right? So ini adalah antara koleksi ibu-ibu yang ada di prestasi. Boleh kalau nak tengok daripada website, boleh masuk website saya, okay, geniusrich.com, ataupun boleh pergi melalui back office masing-masing, geniusrich.com ya, okay. And then pilih kat sebelah kiri tu prestasi publication, okay. Bila dah sampai saya punya tu, sebelah kiri tu akan ada kolom prestasi publication. Kena pergi kat bawah sikit lagi ya. Bawah lagi. Sebab dekat atas banyak penulis MSGA. Okay. Alright kat sini. So boleh go through satu persatu mereka punya e-book. Okay. So ada primary bilingual, ada untuk PT3, okay, ada untuk SPM, okay, UPSR ni dah. Okay. Untuk UPSR tu ya, walaupun UPSR dimasukkan, tapi kita kena faham format dia. Format peperiksaan dia masih lagi digunakan. Alright. Cuma dia tidak diberi nama dengan UPSR. Kalau tengok dekat sekolah-sekolah, anak kita akan ada ujian, ada peperiksaan, format masih lagi format UPSR. Okay. Alright, lagi satu saya nak sharekan. Okay. Primary bilingual ya. Okay. Dalam buku tu dia ada 2 bahasa. Okay, ni untuk kamus. Alright. So ni pun bagus juga untuk anak-anak kita. Ya. Harganya berpatutan juga ya. Kalau kita tengok harga dia berpatutan. Kalau nak beli kamus ni nak beli kamus yang tebal tu, kalau buku fizikal tu mau dah 30-40 ya. Saya dah lama tak beli kamus. So sekarang ni anak saya kata, ibu belikan kamus. Saya kata tak apa, pakai yang prestasi punya. So semuanya dalam handphone. So senang untuk dia belajar. Tak perlu nak orang kata beli buku yang tebal-tebal dah. Okay, so ni adalah contoh kamus. Cuba tengok ya. Alright. Okay, lagi saya nak tunjuk. Okay. Bualan bahasa Inggeris harian. Okay, ini pun boleh kita gunakan. Bukan sahaja untuk peringkat sekolah. Maksudnya kalau kita untuk kita pun kita boleh gunakan juga. Even untuk anak kita 5 tahun pun kita boleh gunakan juga. Right? Alright, ini tengok ya. Visiting the hairdresser, mengunjungi ke kedai pendandan. Okey, kalau kita tengok buku ni ya, dia fokus kepada situasi. So maknanya kita boleh memupuk semangat membaca ataupun semangat bercakap bahasa Inggeris di kalangan anak-anak kita. Sebab mereka tak perlu bermula dari bawah dengan grammar ke apa ke kan. Okey. So dalam e-book ni mereka dah penulis dah letakkan mengikut situasi. So apabila anak kita ataupun kita berada di situasi tertentu, kita just gunakan sahaja apa ayat ataupun yang telah dicadangkan oleh penulis. So, tengok satu contoh. Right, okey, tak dapat tengok sini. Okey. So dia pun contoh ni macam yang buku bahasa Mandarin tadi. Okey. Contoh dia macam buku bahasa Mandarin, dia ada
ayat bahasa Melayu dan juga ayat bahasa Inggeris. Okey. Contoh dia sama macam buku Mandarin. So ini orang kata boleh membantu even pelajar-pelajar lepasan SPM, okey, sebab mereka nak masuk universiti, mereka nak bekerja, so mereka kena bercakap bahasa Inggeris. So kita boleh juga bantu anak-anak kita ataupun pelajar-pelajar lepasan SPM untuk dapatkan e-book ini, so supaya ini boleh membantu mereka menambahkan keyakinan mereka lagi. Okey, sebab bila sebut bahasa Inggeris saja, mostly pelajar Melayu akan cakap, oh takut. Mereka tak ada orang kata keyakinan nak bercakap. Sebab apa? Bagi mereka bahasa Inggeris adalah satu bahasa yang amat-amat susah. Padahal sebenarnya tak adalah susah mana pun ya. Okey. So dengan cara ini penulis di Prestasi telah membantu pelajar-pelajar ataupun kita yang baru nak bercakap bahasa Inggeris. So just fokus orang kata mengikut situasi. Kalau kita nak pergi ke membeli belah di pasar raya, apakah perbualan-perbualan yang boleh kita gunakan dalam bahasa Inggeris? Rujuk saja dalam e-book. Semua berada di gadget. Ianya amatlah mudah. Okay, so saya rasa itu saja perkongsian untuk malam ni. Mentor TJ ada nak sharing lagi? Ada nak buat kesimpulan ke apa? Okey, yang berkenaan buku Mandarin tu, anak saya ambil third language, bahasa Mandarin. Oh, okey. Dia tak pernah belajar dari peringkat sekolah rendah, tapi apabila secondary tu dia di offer untuk ambil bahasa Mandarin, dan saya suka buku Prestasi. Memang susah nak dapat buku macam itu terus terang. Kalau di Singapura dia ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dan juga dalam sudut bahasa Mandarin. So dua buku tu memang sangat membantu. Dan dengan ada buku tu, dialog dia dengan kawan-kawan dia memudahkan. Itu yang saya seronok apabila platform Prestasi itu dibentangkan di situ. Saya lihat dari sudut perspektif yang berbeza. Kalau anda nak buku bahasa, buku sekolah membantu anak anda, itu memang paling terbaik lah. Itu pengalaman saya dengan anak saya. Jadi satu investment yang saya laburkan di Prestasi, saya lihat dari sudut luasnya ilmu. Okay, luasnya ilmu, luasnya lautan ilmu, tak kira lah saya Singapura, di Malaysia. Tapi oleh kerana Singapura ni, anak generasi sekarang ni, dia banyak bahasa Inggeris. Jadi kadang-kadang kita, mak bapak nak ajar orang bahasa Melayu tu, dia kurang fasih. Jadi kadang-kadang kita memang kena kasih dia orang buku seperti ini, supaya mereka lebih memahami. Dia terbalik tau kalau macam dekat Singapura ni, nak lulus bahasa Melayu, Masya Allah punya. Tapi kalau bahasa Inggeris tu orang boleh skor. Jadi kita ni, Allah, lagi-lagi kalau saya cerita dengan anak saya berkenaan pantun, syair, lagi teruk, lagi langsung lah saya. Mak dia dah lah, bapak dia dah lama tinggalkan bangku sekolah. Tapi dengan Prestasi yang tadi Teacher Salina share pasal buku cerita, memang membantu sangat untuk mereka lulus dalam bahasa Melayu. Itu yang pengalaman saya yang saya hadapi di Singapura. Selain daripada itu, saya lihat peluang database sebagai seorang peniaga. Ya, mungkin baru ya, hari ini saya baru. Tapi saya pernah bayangkan, saya pernah share dalam sesi yang lalu, bayangkan kalau kita dah boleh rentas, saya boleh pergi KL ke, kalau ada buku saya yang sekarang ni, physical book saya dah dijual di bookstore, di Popular, di Borders. Saya cuma bayangkan satu ketika panggil kawan-kawan dari Singapura, geng e-book tulis Singapura, mungkin diorang ada buku fizikal, boleh bekerjasama dengan Prestasi, kita buat satu rombongan, MSGA Singapura bertemu dengan MSGA Malaysia, kita sign buku dekat depan salah satu Prestasi. Itulah saya punya impian sangat-sangat dengan geng-geng Singapura. Mungkin Cikgu Muni keluar buku dia, saya keluar buku, nak merapatkan ukhuwah, nak merapatkan kawan-kawan, nak jumpa, kita buat satu majlis. Itulah, jadi tak rugilah rasa saya, sebab kita ada dua mentor. Kita ada mentor Tuan Ranjit, Mr. Ranjit Singh, dan juga kita ada Happy Sam, dan juga kita ada Master Shiro. Saya rasa pelaburan yang saya keluarkan ni memang sangat berbaloi lah. Saya lihat jauh daripada industri e-book ni. Saya memang dah buat research banyak. Selain dari saya jual e-book, saya dapat database, saya boleh share kongsi expertise yang saya ada.
Saya lihat dah berlaku pun. Saya tengok yang advisor mempunyai kepakaran e-book sebagai satu pancingan. Tapi bayangkan hari ini saya nampak Dr. Intan mengajar, Dr. Nora mengajar, Dr. Ayu mengajar. That is the second skill yang mereka ada. Teacher Salina mengajar. So ambillah peluang ni. So and dari sudut franchise pelaburan tu, Masya Allah, I think you cannot get anywhere lah. Kata orang tu harga dia berbaloi sangat. Dia bukan hanya platform yang kita dapat, tapi kita banyak belajar yang kita akan dapatkan. Itu saja Teacher Salina. Memang kalau saya syorkan lah kawan-kawan yang ada di sini, kalau you are serious in this business e-book, you try to get itu package is very good dan limited sampai 50 ahli saja. Thank you so much. Okey. Terima kasih banyak Mentor TJ. Okey, so macam yang Mentor TJ cakap, kita limit untuk 50 orang saja, kita nak yang betul-betul serius. So yang dah berdaftar sekarang dah ada dalam 41, 42. Okey. So grab this opportunity. Alright. Kita tak tahu, mungkin masa kita dapatkan ni kita tak tahu nak buat apa lagi. So in future benda tu akan datang secara tiba-tiba. Okay, so insyaAllah kalau nak grab boleh PM saya, nanti saya akan uruskan. Kalau ada M-Wallet, just guna saja M-Wallet. Saya akan bantu macam mana kita nak, macam mana tuan-tuan dan puan nak sign up daripada M-Wallet. Okay, offer daripada Mr. Stem hari ni dan esok $300 USD. Selepas pada tu akan balik kepada $350 USD dan tahun depan bulan 1 harga akan naik pula sehinggalah harga asal dia $1,000 USD. So grab this opportunity sementara masih lagi dalam harga yang masih mampu milik. Alright, okay, so itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Mentor TJ. Thank you very much to Mr. Stem, Happy Sri Sam, dan terima kasih banyak juga kepada semua yang sudi meluangkan masa untuk business talk malam ini. Okay, so apa-apa saja just boleh tanya saya ataupun dalam grup pun boleh. Just tanya saja ya. Okay, so kita jumpa lagi di next sesi insyaAllah 2 minggu dari sekarang. Okay, so itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum, terima kasih dan selamat malam semua. Selamat malam. Assalamualaikum. Take care. Assalam, selamat malam. Selamat malam. Roha busy beli juga at the same time. Apa dia? Sam? Oh, tak apa. Ada keluar. Puan Roha tu dia memang aktif dengan NGO. Oh, She's aktif dengan the Managing Director for MyCare. Oh, dia senang jual buku saya tengok. Oh. Sebab dia Managing Director, dia manager kan. So dia punya own NGO, and then bawah dia pun ada lagi NGO. So dia just sub sajalah. Oh, okey lah. Besok saya call dia lah. Saya ada beritahu dia juga. So kita boleh call dia nanti. Sebab ada orang yang capable punya, kita mau kasih dia lagi kreatif lah. Yes. Sebab activity exciting lah macam TJ saya. Now they see that you can actually have a course within the whole network. We catch up next week. TJ. Bos, tanya sikit boleh bos? Boleh, banyak pun boleh, lagi banyak lagi baik. Bos, saya ada banyak usahawan kan, mereka memang berniaga. Macam mana, saya tengah terfikir satu sistem, saya nak promote diorang sebenarnya. Okay, saya show off marketing tu, diorang dah nampak buku, diorang cakap dah bagus. Tapi macam mana saya nak bawa diorang ke database yang sedia ada. So I thought of doing like majalah punya konsep lah. Tapi idea tu macam saya mengarangkan untuk dia punya portfolio, tapi saya nak market dia as a flyer, as a brochure. Macam mana bos, penangan bos? Unmute bos. Unmute. Okay, I have one idea that Okay. you can use. Or just now I mute. Forgot what I said.